وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام: نافية بمنزلة لم نحو لما يقض ما أمره أي لم يقض ما أمره، وإيجابية بمنزلة إلا نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا أي إلا فعلت كذا أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق. والثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذا فقال سيبويه إنها حرف وجود لوجود، وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين. Baik, sambung pengajian kita. Jadi masih dalam perbahasan huruf. Sebelum ni di dalam matan musannif kata wa ammal harfu fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Kata musannif, dan adapun huruf maka diketahui akan huruf diketahui bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li, dengan bahwasanya dia tidak menerima huruf tersebut sesuatu pun daripada alamat-alamat isim dan sesuatu pun daripada alamat-alamat fa'il. Maknanya nak kenal huruf, dia tak terima alamat isim, dia tidak terima alamat fa'il. Macam yang kita sebut dari itu, alamat huruf jim apa dia? Titik di bawah. Alamat kha titik di atas. Alamat ha tak titik di atas, tidak titik di bawah. Tidak ada titik di atas, tidak ada titik di bawah. Ini tidak ada alamat jim, tidak ada alamat kha. Itulah ha. Lepas tu dia bagi contoh seperti hal dan juga bal. Hal dan juga bal. Kemudian musannif rahimahullah naskan beberapa kalimat yang menjadi perselisihan antara ulama. Jenaskan beberapa kalimat, iaitu 4 kalimat yang menjadi perselisihan antara ulama, huruf ataupun bukan huruf. Jadi antaranya mahma dan juga idma. Dan kedua-dua kalimat ni musannif kita kata dua-dua ni adalah isim. Dua-dua ni adalah isim. Walaysa minhu, yani walaysa minal harfi mahma wa idma. Mahma dan juga idma, perbahasan dia kita dah baca dah. Dan yang kedua, yang dua lagi, yakni musannif rahimahullah kata alal asah, yang kedua-dua ini adalah huruf, iaitu ma al-masdariyah yang kita dah baca dah sebelum ni, dan satu lagi walamma ar-rabitah yang kita nak baca pada malam ni. Baik, walamma ar-rabitah. Tapi sebelum tu lamma ada 3 jenis. Dia datangkan di sini lamma ada 3, 2 daripadanya huruf dengan ittifaq. Artinya ulama an-nuhah ittifaq kata 2 jenis lamma ni huruf. Adapun yang satu, yang ketiga ni, ini yang diperkhilafkan. Jadi yang pertama disebut dalam ni lamma an-nafiyah. Lamma ada 3, satu lamma an-nafiyah, yang kedua lamma al-ijabiyah, dan yang ketiga lamma al-hiniyah. Yang pertama lamma an-nafiyah dan yang kedua lamma al-ijabiyah, yakni ittifaq kata huruf.
Dan lamma al-hiniyah ini yang diperkhilafkan adakah huruf ataupun isim. Tapi musannif ditarjih belah huruf. Katanya huruf. Dan kita akan sebutkan, kita akan tengok nanti apa dalil yang dibawa oleh musannif, hujah yang dibawa oleh musannif mengatakan lamma al-hiniyah ini adalah huruf. Jadi kata syarih, wa amma lamma, dan adapun lamma, fa innaha fil arabiyyati ala thalathati aqsamin. Maka sesungguhnya lamma ni dalam bahasa Arab di atas 3 bahagian. Yang pertama nafiyah bimanzilati lam. Apa kita sebut lamma an-nafiyah yang kita mengaji dalam jawazimul mudhari', iaitu amal-amal yang menjazamkan fi'il mudhari'. Salah satunya adalah lamma. Lam wa lamma. Jadi yang mengaji matan ajrumiyah kita dah sebut dah perbezaan lam dan juga lamma. Ada beberapa perbezaan antara kedua-dua ni dan ada persamaan. Ada persamaan kita sebut itu ada 6 persamaan dan ada 5 perbezaan antara lam dan juga lamma. Antara persamaannya lam dan juga lamma ni kedua-duanya merupakan adat amal jazam. Lam dan juga lamma kedua-duanya menjazamkan fi'il mudhari'. Dan yang kedua lam dan juga lamma menjazamkan fi'il dan dia menafikan makna fi'il mudhari'. Bila masuk lam, masuk lamma, maka dia menafikan makna fi'il mudhari'. Yamshi contohnya masuk lam ataupun lamma jadi lamma yamshi ataupun lam yamshi. Maka kalau tadi kita kata berjalan, jadi tidak berjalan. Dia menafikan makna fi'il mudhari' tersebut. Dan lam dan juga lamma juga menukarkan makna mudhari' kepada makna madhi. Asal fi'il mudhari' masuk lam, masuk lamma, dia menukarkan makna hal ataupun istiqbal yang ada pada fi'il mudhari' tersebut bagi kepada makna madhi. Dan kedua-duanya juga Wasallallahu Sayyidina Muhammad masuk dimasuki hamzah alam ataupun alamma. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru. Alam dimasuki hamzah sahih istifham. Alamma uhsin ilaik. Kita mengaji itu. Ini antara persamaan antara lam dan juga lamma. Lepas tu ada tadi pun sebut 4, 2 tak pun nak ingat. ada 6 persamaan, lepas tu ada 5 perbezaan. Ada sedikit perbezaan dia. Contohnya lamma kita selalu terjemahkan dengan belum lagi. Sebab lamma nafi yang kita kata masa dia tak jauh. Masa penafian itu tidak jauh berbanding dengan lam. Penafian dia tu boleh jadi jauh. Tapi lama penafian dia tu dekat, zaman madi dia tu dekat. Kemudian lama ni dengan lamma, lam dia punya kita nafikan tapi diharap-harapkan berlaku. Lepas tu kita kata kita terjemahkan lamma ya'ti, maknanya belum datang lagi. Sebab ada kemungkinan dia akan datang. Ja'al ustaz lamma, tak datang lagi. Tapi nak guna lam boleh, tapi kena letak ba'. Orang kalau orang Sudan, kalau kita dengar cakap lam ya'ti ba', maknanya tak datang lagi. Maksudnya lamma ya'ti, dia akan datangkan tu. Maknanya makna dia lamma ya'ti. Lepas tu antaranya lagi lamma, dia punya manfi dia, fi'il selepas tu boleh dihazafkan jika ada dalil yang menunjuk. Contohnya dalam bahasa Arab disebut qarabtul madinata wa lamma. Qarabtul madinata wa lamma. Lepas tu dia tak sebut dah dalam depan tu. Apa lamma apa tak sebut. Sebab dah boleh dapat difahami. Maksudnya aku dah dekat daripada kota,
walamma adkhul. Ini aku tak masuk lagi. Tapi tak boleh kata walam adkhul. Tak boleh. Itu antara perbezaan antara lam dan juga lamma. Dan ini harfun bittifaq. Yang kedua ijabiyah. Kita sebut lamma al-ijabiyah. Yakni bimanzilati illa. Tadi bimanzilati lam nahu lamma yaqdi ma amarah. Ai lam yaqdi ma amarah. Lam yaqdi ma amarah. Yang kedua ijabiyah dengan makna illa. Nahu qaulihim azamtu alaika lamma fa'alta kadza. Azamtu alaika lamma fa'alta kadza. Maksud dia dia tolong terangkan di belakang tu dia kata illa fa'alta kadza. Lamma tu dengan mana illa. Maksud kalam azamtu alaika lamma fa'alta kadza ai ma atlubu minka illa fi'la kadza. Dia disebut sebagai ijabiyah. Sebab yang lepas dia tu, sebab tadi dia nafi kan, nafi, lepas tu kecuali. Dia bagi faedah bukan nafi. Aku tak suruh, aku tak tuntut daripada kamu kecuali buat perkara ini. Maknanya nak suruh buat perkara tu kan. Dinamakan sebagai ijabiyah. Lamma ijabiyah. Contoh ayat Quran, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yakni ma kullu nafsin illa. Tidaklah tiap-tiap jiwa tu, tiap-tiap diri tu kecuali 'alaiha hafiz. Ada yang malaikat. Dan yang ketiga, kata syarah lagi, wa hiya fi hadaini al-qismaini harfun bittifaq. Jadi walamma fi hadzal qismaini, pada kedua-dua bahagian ni, yakni lamma nafiyah, lamma al-ijabiyah, yakni harfun bittifaq. Ittifaq an-nahwiyyin kata kedua-dua ni adalah huruf. Yang ketiga ini yang diperkhilafkan, watsalisu an takuna rabitatan liwujudi syai'in biwujudi ghairihi. Ini ni yang kita sebut tadi lamma al-hiniyah. Lamma dengan mana hinama, ataupun lamma dengan kita sebut dengan mana indama. Dan ia lamma ni dia adalah rabitah liwujudi syai'in biwujudi ghairihi. Dia jadi sebagai rabitah ni apa? Pengikat. Pengikat bagi adanya sesuatu dengan sebab adanya sesuatu yang lain. Ada sesuatu ni dengan sebab ada sesuatu yang lain. Kita tengok contoh. Nahu lamma ja'ani akramtuhu. Lamma ja'ani akramtuhu. Ini antara syarat dia fi'il selepas dia tu, dia punya syarat dan jawab dia tu dia macam fi'il syarat, dan dia punya syarat dan jawab dia tu fi'il madhi. Dia punya kedua-duanya fi'il madhi. Kita tengok contoh pun, lamma ja'ani akramtuhu. Tak kala dia datang kepada aku, jadi akramtuhu, aku memuliakannya. Jadi di sini dia kata tadi rabitah liwujudi syai'in biwujudi ghairihi. Sini wujudul ikram dengan sebab apa? Wujudul ikram dengan sebab maji. Adanya memuliakan itu dengan sebab datang. Jadi bila tidak ada datang, tidak ada ikram. Itu yang dia kata jadi rabitah liwujudi syai'in, iaitu al-ikram tu, biwujudi ghairihi, iaitu majid pada contoh tu. Maknanya adanya ikram, adanya memuliakan tu dengan sebab adanya datang. Jadi kalau tak datang tak ada lah.
lamma ja'ani akramtuhu fa innaha rabatat. Kan sesungguhnya lamma ni dia dia mengikat akan wujudal ikram, adanya ikram memuliakan tu biwujudil majid, dengan wujudnya majid. Boleh ha? Ketika mana ataupun tak kala orang terjemah. Baik. Itu dari segi makna lah. Cuma dari segi dia tu huruf ataupun isim, satu khilaf. Waqtulifa fi hadhihi, dan diperkhilafkan pada ini, pada lamma ni. Faqala Sibawayh, kata Sibawayh rahimahullah, innaha harfu wujudin li wujud. Harfu wujudin li wujud tadilah yang kita sebut tadi. Wa qala al-Farisi wa jama'atun innaha dharfun bi ma'na hin. Kata al-Farisi dan juga satu jemaah daripada nahwiyin, innaha yani inna lamma tu zarfun bi ma'na hin, zaraf dengan makna hin. Wa rudda bi qawlihi ta'ala, dan ditolak ditolak apa yang dikatakan oleh al-Farisi dan jama'atun. Ini ditolak, rudda ma qalahu al-Farisi wa jama'atun bi qawlihi, ditolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qadayna 'alaihi al-mauta al-ayata, ay wa tammimil ayata. Okey. Di sini musannif Ibn Hisham didatangkan ayat. Dengan ayat ni dia nak tolak apa yang dikatakan oleh al-Farisi dan apa yang dikatakan oleh satu jemaah daripada an-Nuhah, bahwasanya lamma ni adalah isim. Zaraf isim, zaraf dengan makna hin. Baik. Kita tengok macam mana wajah dia tolak dengan ayat ni. Ayat dia ayat tengah dia. Falamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardh. Kita tengok dulu dalam ni. Lagi kalau kita perlu tulis, kita tulis. Kata Syekh Ibn Hisham, wa dhalika annaha law kanat zarfan lahtajat ila amilin ya'malu fi mahallihan nasba. Okay. Kata Syekh Ibn Hisham, dia kata apa yang dikatakan oleh al-Farisi dan jama'atun ni ditolak. Ditolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma qadayna 'alaihi al-mauta, sambungan dia lagi, ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardh. Kata Syekh Ibn Hisham, kalaulah lamma ni zaraf, maka nescaya dia berhajat. Lamma ni berhajat kepada amil yang beramal pada tempat dia tu, beramal akan nasab.
Dia akan masuk ala zarfiyah. Baik. Jadi dia berhajat kepada amil. Dia berhajat kepada amil. Jadi amil apa ni? Amil bagi dia ni dekat sini tak ada dah kecuali ada dua fi'il. Faham tak? Kat sini ada dua fi'il. Sebab amil ni sama yang jadi amil ni sama ada fi'il ataupun isim. Isim yang beramal dengan amalan fi'il. Kat dalam ayat ni ada dua je, sama ada qadaina ataupun dallahu. Ini saja kalau yang nak beramal kat dia pun. Okay. Jadi kalau dia isim, maka dia isim, yakni dia zaraf, maka dia akan berhajat kepada amil yang beramal di tempat dia. Okey. Wa dzalikal amilu, dan amil amil yang demikian itu imma qadaina au dallahum. Sebab tu kena tulis, sebab ada tulis dallahum kat sini. Sebab ayat dalam tu tak habis. Jadi amil di sini ada dua kan. Sama ada qadaina ataupun dallahum. Id laisa ma'ana siwahuma. Sebab tidak ada yang bersama-sama dengan kami kecuali pada ayat ni lah, kecuali dua fi'il ni je. Untuk nak jadi amil pada lamma, sama ada qadaina jadi amil bagi lamma ataupun dallahum jadi amil bagi lamma. Sebab kita kata dia zaraf. Baik. Wa kaunul amil qadaina mardudun. Baiklah, jadi amil ada dua. Sekarang ni kita boleh tak kita jadikan amil ni qadaina? Sama ada makbul ataupun mardud. Okey, lepas tu kata Syekh Ibn Hisham, wa kaunul amil, keadaan amil tu adalah qadaina. Keadaan amil tu adalah qadaina mardudun. Tertolak bi annal qailina bi annaha ismun yaz'umuna annaha mudhafatun ila ma yaliha. Tertolak dengan perkataan mereka yang mengatakan bahawasanya lamma ni isim. Mereka ni mendakwa yaz'umuna annaha mudhafatun ila ma yaliha. Mereka berkata bahawasanya lamma ni jadi mudhaf, ini diidhafatkan kepada apa yang selepas. Maknanya falamma mudhaf, qadaina mudhafun ilaih. Dia faham? Lamma mudhaf, qadaina mudhafun ilaih. Okey. Lepas tu wal mudhafu ilaihi la ya'malu fil mudhaf. Ini tempat nak tolak kan. Dan mudhaf ilaih tidak beramal pada mudhaf. Mudhaf ilaih dia tidak jadi tak boleh jadi amil bagi mudhaf. Ini jadi yang kata dia isim, ini jadi mudhaf. Dan ini mudhafun ilaih. Syekh kita nak tolak macam nak. Syekh apa maksudnya kata mudhaf ilaih tidak beramal pada mudhaf. Mudhaf ilaih tidak beramal pada mudhaf. Dia tidak boleh jadi amil pada mudhaf. Adapun mudhaf boleh jadi amil bagi mudhaf ilaih. Betul tak? Sebab tu ada pendapat yang mengatakan apa ni? Bismillah. Lafzul jalalah mudhaf ilaih kan? Isim mudhaf. Lafzul jalalah majrur bil mudhaf. Dia majrur sebab apa? Sebab mudhaf. Mudhaf tu beramal pada mudhaf ilaih. Mudhaf yang menyebabkan mudhaf ilaih ni jadi baris bawah. Itu ada satu pandangan. Baik. Adapun mudhaf ilaih dia tak boleh beramal jadi amil bagi mudhaf. Dia nampak beza. Mudhaf ilaih tidak beramal bagi mudhaf. Itu satu. Sebab yang mengatakan dia lamma tu zaraf, maka tidak ada dia berhajat kepada amil. Dan amil tidak ada kecuali qadaina ataupun dallahum. Yang mengatakan lamma itu zaraf, isim, dan dia mengatakan lamma tu jadi mudhaf, qadaina tu mudhafun ilaih. Jadi bila dakwa macam tu, maka ditolak bahwasanya mudhaf ilaih tidak beramal pada mudhaf. Okey, tak boleh lah, sebab tu mardud, ditolak. Yang kedua, tengok pula amil kedua, dallahum boleh dah ambil. Jadi
apa ni jadi amil bagi falamma. Wa kaunul amili dallahum mardudun, dan keadaan amil tu dallahum itu pun ditolak juga, tertolak, mardudun bi anna man nafiyata la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Tertolak juga dengan bahawasanya ma an-nafiyah dalam ayat tu, ma dallahum, ma tu ma nafi, ma nafiyah tu ma dallahum, ma nafi selepas dia fa'il tu lah dallahum tu. Ma an-nafiyah la ya'malu ma ba'daha, tidak beramal apa yang selepasnya, selepas ma, iaitu kalimah dallahum tu, tidak beramal pada apa yang sebelumnya. Ni faham tak? Ma ni ma an-nafiyah. Apa yang selepas dia apa? Ni apa yang selepas ma ba'da ma an-nafiyah. Apa yang selepas ma an-nafiyah ni adalah fa'il ni. Jadi kaedah, apa yang selepas ma nafi, apa yang selepas ma nafi, dia tidak beramal fi ma qablaha. Dia tidak beramal pada apa yang sebelum dia. Dia tidak boleh. Dia hanya beramal pada apa yang selepas dia. Dia tidak beramal apa yang sebelum. Dia tidak boleh jadi amil nak menasabkan apa yang di belakang. Sebab tu tertolak. Wa kaunul amil ma adallahu mardudun bi anna ma an-nafiyata la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. La ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Baik. Jadi dia kata apa ni musannif lagi Ibnu Hisham, wa idza batala an yakuna laha amilun, maka apabila terbatal bahwasanya ada baginya, bagi lama ni amil, ta'ayyana alla mawdi'a laha min al-i'rab, maka tertentulah bahwasanya tidak ada tempat bagi lama tu daripada i'rab. Jadi yang tidak ada mawdi' i'rab ni apa dia? Huruf lah. Kita bahas hari tu tentang apa ni, mahma takun indamri'in min khaliqatin. Kataan apa ni baik tu, kenapa As-Suhaili dan Ibnu Yas'un kata huruf? Sebab dia apa tengok, maka dia dapati mahma ni la mawdi'a lahu min al-i'rab. Jadi dia kata ni huruf. Tapi apa ni musannif kata dak ada tempat i'rab, maka dia jadi isim. Adapun di sini pada ayat ni syekh ni kita kata dia cari dia kata apa ni, kata isim, maka isim mesti kena ada amil dia. Jadi amil yang boleh jadi amil apa dia? Yang ada dekat sini hanyalah lam apa ni qadaina dengan dallahum. Apa ni qadaina tak boleh jadi amil bagi lama, dallahum pun tak boleh jadi amil bagi lama. Bila dua-dua tu tak boleh jadi amil, mana dia tidak ada mahal daripada i'rab. Jadi yang tidak ada mahal daripada i'rab adalah huruf. Maka tertentulah lama ni jadi huruf. Ini yang bukan kata saja, bawa datang hujah dia. Jadi daripada dalam ni apa yang kita dapat? Dapat dua kaedah. Musannif bagi kepada kita dua, syarah bagi kepada kita dua kaedah. Huna qaidatan zakarahuma Syekh Ibnu Hisham rahimahullah. Yang pertama, al-mudhafu ilaih la ya'malu fil mudhaf. Al-mudhaf ilaih la ya'malu fil mudhaf. Itu yang pertama lah. Yang kedua, ma ba'da ma an-nafiyah la ya'malu fi ma qablaha. Ma ba'da ma an-nafiyah la ya'malu fi ma qablaha. Apa yang selepas ma nafiyah tu tidak beramal pada apa yang sebelumnya. Baik. Selesai pembahasan huruf yang diperkhilafkan.
Jadi ada yang kita dah baca, idma dan juga mahma. Idma dan juga mahma. Itu khilaf, ada kata isim, ada kata huruf. Kata musannif Syekh Ibn Hisham, dia tarjihkan pendapat kata isim. Kemudian ma al-masdariyah dan juga lamma. Yani Syekh kita kata yani Syekh Ibn Hisham dia kata huruf, dan sebab-sebab dia boleh baca semula. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah, samalah musannif syarah orang yang sama. Ni Syekh Ibn Hisham dia tulis, dia buat matan, lepas tu dia syarah matan sendiri. Jadi bila sebut musannif, sebut syarah itu orang samalah sini. Wa jami'ul huruf mabniyatun. Pada selesai sebut semua, dia sebut hukum huruf. Wa jami'ul hurufi mabniyatun, dan kesemua huruf tu mabni. Ini tak perlu syarah lah. Wa jami'ul huruf mabniyatun. Kata syarah, lamma faragtu min dzikri alamatil harfi wa bayani makhtulifa fihi minhu zakartu hukmahu. Tak kala aku selesai daripada menyebutkan alamat-alamat huruf dan menerangkan apa yang diperkhilafkan daripadanya, zakartu hukmahu, aku sebutkan akan hukumnya, hukum huruf. Wa annahu mabniyun, dan bahwasanya huruf itu mabni, dibinaakannya, la hadza li syai'in min kalimatihi fil i'rab, tidak ada habuan bagi sesuatu pun daripada kalimat-kalimatnya daripada i'rab. Cuma di sini ada faedah yang kita boleh ambil daripada al-muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin. Dia kata al-huruf ala sittati anwa'. Pada hamish tu boleh tengok yang ada lah, misalnya ada kot kat hamish tu, dia kata al-huruf ala sittati anwa'. Wa dzalika li annaha imma an takuna mushtariqatan bainal asma'i wal af'al, bima'na annaha tadkhulu ala kulli wahidin minan naw'ain, wa imma an takuna mukhtassatan bil asma', bima'na annaha tadkhulu 'alaiha wa la tadkhulu 'ala al af'al, wa imma an takuna mukhtassatan bil af'al. Okay. Jadi huruf kita boleh terbahagi kepada 3. Sebelum ni pun kita ada ngaji, kita sebutkan semua yang ni pecah pula. Setiap satu tu pecah 2, sama ada beramal ataupun tidak beramal.
selalunya kalau dalam kitab nahwu bila disebut pasal huruf dia akan bagikan 3 contoh. Apa dia ni? Contoh hal, lam, fi. Hal, fi, lam. Selalunya kita nahwu tengoklah di rumiah apa ke. Biasanya bila bagi contoh huruf disebutkan alamat-alamat isim, lepas tu alamat-alamat fa'il, lepas tu huruf. Apa alamat huruf? Tak ada alamat isim, tak ada alamat fa'il. Lepas tu bila bagi contoh pada huruf, maka para ulama nahwu dia akan bagi 3 contoh bagi huruf, iaitu hal, lam dan juga fi. Kenapa dipilih huruf-huruf ni? Di situ ada isyarat. Di sana ada isyarat nak beritahu huruf terbagi pada 3. Huruf terbagi pada 3. Yang pertama huruf yang masuk atas fi'il dan juga atas isim. Seperti hal. Hal masuk atas fi'il, hal masuk atas isim. Hal qama Zaidun, hal Zaidun qa'imun, masuk atas fi'il, masuk atas isim. Adapun lam ini nak isyarat kepada huruf yang tertentu bagi fi'il. Sebab lam tak masuk atas isim. Lam hanya khusus bagi fi'il. Adapun fi ini isyarat kepada huruf yang tertentu dengan isim. Ini isyarat pada huruf yang tertentu dengan isim. Dia tak masuk pada af'al. Dia tak masuk pada af'al. Itu yang kita mengaji sebelum ni. Cuma hari ini kita buat pecahan bagi tiga bahagian ni, huruf yang kita kata bersekutu, berkongsi antara isim dan fi'il terbagi kepada 2. Huruf yang tertentu dengan isim terbagi kepada 2. Huruf yang tertentu dengan fi'il terbagi kepada 2. Sama ada huruf tu beramal ataupun tidak beramal. Yang ni pun sama, beramal ataupun tidak beramal. Yang ni pun sama, beramal ataupun tidak beramal. Semua bagi 2. Semua bagi 2. Lepas tu kita tengok kat bawah tu dia akan terangkan yang mana yang asal. Asal beramal ke tidak. Okay. Baca. Sekali lagi nombor 3, al-huruf ala sittati anwa'. Wa dzalika li'annaha imma an takuna mushtarikatan ataupun mushtarakatan bainal asma'i wal af'al. Bimakna annaha tadkhulu ala kulli wahidin minan naw'ain. Huruf tu atas 6 jenis. Dia kata kerana apa? Sebab huruf tu sama ada dia berkongsi antara isim dan fi'il, dengan makna bahawasanya huruf tu masuk atas tiap-tiap satu daripada 2 naw'. Daripada naw'ain ni maksudnya daripada isim dan fi'il. Maknanya masuk atas isim, masuk atas fi'il. Dan yang kedua, wa imma an takuna mukhtassatan bil asma', ataupun huruf-huruf ni tertentu dengan isim, dengan makna annaha tadkhulu 'alaiha wa la tadkhulu 'alal af'al. Dengan makna huruf-huruf ni masuk ke atas isim, tidak masuk ke atas fi'il. Dan yang ketiga, wa imma an takuna mukhtassatan bil af'al, ataupun huruf-huruf ni tertentu dengan fi'il. Maknanya dia masuk bimakna, itu takdir sendirilah, bimakna annaha tadkhulu 'alaiha wa la tadkhulu 'ala al-asma'. Wa 'ala kulli halin min hadhihi al-ahwal thalatha, dan atas tiap-tiap kelakuan daripada kelakuan tiga-tiga kelakuan ni, imma an takuna 'amilatan wa imma an takuna ghaira 'amilatin. Jadi tiap-tiap satu ni sama ada beramal ataupun tidak beramal. Maka 3 kali 2 jadi 6. An-naw'ul awwal al-harful mushtarak bainan naw'ain wa huwa muhmalun ghairu amilin wa dzalika nahu hal. Naw' yang pertama huruf yang mushtarak, yang berkongsi antara isim dan juga fi'il, dan ianya tidak beramal. Muhmal ghairu amilin. Muhmal tu ghairu amilah, dihampakan daripada beramal. Wa dzalika nahu hal, seperti hal. Sebab tu hal bila masuk datang di dalam kalimah, dalam tarkib dia tidak memberi apa-apa kesan. Tidak menjarkan, tidak menjazamkan, apa semua tak ada. Sebab dia tidak beramal. Yang kedua, an-naw'u tsani al-harful mushtarak
bainan naw'aini wa huwa ma'a dzalika ya'malu. Yang kedua, harful mushtarak, iaitu huruf yang berkongsi juga antara fi'il dan huruf, tetapi yang ini beramal. Wa dzalika mislu la wa ma an-nafiyataini, seperti la dan juga ma yang nafiyah, yang digunakan untuk nafi, yang memberi faedah nafi. La an-nafiyah dan ma an-nafiyah. Fa innaha, maka sesungguhnya ma dan juga la an-nafiyataini yadkhulani 'ala al-ismi wa 'ala al-fi'li. Ma dan la ni masuk atas isim, masuk atas fi'il. Wa huma ya'malani fil asma' amala laisa. Dan kedua-duanya, ma dan juga la tadi, kedua-duanya beramal pada isim amalan laisa. Amalan laisa ni yang kita sebut apa? Ma apa? Ma apa nisbah kepada apa ni? Dia ada dua, ma al-hijaziyah dengan ma at-tamimiyah. Yang yang beramal amal laisa ma apa? Hijaziyah. Yang beramal amal laisa ma al-hijaziyah. Adapun ma at-tamimiyah tak beramal. Jadi ma ni dia akan beramal amal laisa, maknanya dia merofakkan isim, menasabkan khabar. Fayarfa'ani lisma wa yansibani al-khabara. Maka kedua-duanya, la dan juga ma tadi, merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wa dzalika nahwu qaulika la ahadun aghyara minallah. La ahadun aghyara minallah. Tidak ada seorang yang lebih cemburu daripada Allah. Itu satu. Wa nahwu qaulihi, itu tengok lain lah, nak dia punya apa maksud dia tengok lain. Hadis Nabi SAW. Wa nahwu qaulihi ta'ala, dan seumpama firman Allah Ta'ala, ma hadza basyara. Ma hadza tadi aghyara. Ma hadza basyara. Hadza isim ma, basyara khabar ma. Dia beramal amalan laisa. Wa nahwu qouli ta'ala wa qaulihi subhanahu ma hunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Ummahatihim tu nasab. Ummahat apa dia, jamak apa? Niza? Jamak muannas salim. Muannas salim nasab dengan kasrah. Jadi sini ma hunna ummahatihim. Surah Mujadalah. Jadi hunna tu isim ma, ummahatihim khabar ma. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salisu al-harful mukhtassu bil ismi wa huwa amil. Huruf yang khusus dengan isim, wa huwa amil, dia beramal. Wa dzalika mislu hurufil jar, dan yang demikian tu seperti huruf jar. Wa mislu inna wa akhawatiha, dan seperti inna dan saudara-saudaranya. Ini semua huruf yang tertentu dengan isim dan dia beramal. Yang keempat, al-harful mukhtassu bil ismi wa huwa muhmalun ghairu amilin. Huruf yang tertentu dengan isim dan dia tidak beramal. Wa dzalika mislu al-ma'rifah, ataupun mislu al-mu'arrifah, seperti al yang bagi faedah ma'rifah. Walam ta'mal li'annaha nuzilat minal ismi manzilata juz'ihi. Huruf yang tertentu dengan isim ni dia tidak beramal, dia muhmal, dihampakan daripada beramal, seperti alif lam al-mu'arrifah. Walam ta'mal, dan dia tidak beramal. Kenapa? Sebab dia alif lam al-mu'arrifah ni
li'annaha nuzilat minal ismi manzilata juz'ihi. Semua macam mana? Dia di maknanya dia tu seolah-olah alif lam tu dia dengan kalimah tu seolah-olah satu juzuk sekali. Ikutkan beza-beza kan. Rajulun dengan ar-rajul. Alif lam tu satu kalimah, ar-rajul satu kalimah, tapi dia duduk sekali tu seolah-olah satu juzuk dengan dia. Itu sebab li'annaha nuzilat minal ismi manzilata juz'ihi. Yang kelima, al-harful mukhtassu bil fi'li wa huwa 'amilun kan nawasibi wal jawazimi. Yang kelima, huruf yang tertentu dengan fi'il dan ianya beramal seperti nawasib dan juga jawazim. Nawasib, amil-amil nasab, dan juga amil-amil jazam. Itu semua khusus dengan huruf, dengan fi'il dan ia beramal. As-sadisu harfun mukhtassun bil fi'li wa huwa ghairu amil. Yang keenam, huruf yang tertentu dengan fi'il dan dia tidak beramal. Wa dzalika mislu qad wa sin wa saufa. Qad, sin, saufa semuanya khusus dengan fi'il tetapi tidak memberi apa-apa kesan kepada fi'il tersebut. Lepas tu kata muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin, wal aslu annal harfal mushtarak la ya'mal. Asal kata, dan asal yang asalnya bahwasanya huruf yang mushtarak tidak beramal. Wa annal harfal mukhtas bil ismi ya'malul jar wa annal harfal mukhtas bil fi'li ya'malul jazma wa kullu ma kharaja an hadhihi al usul fa innaha kharaja li illati. Jadi fahamlah kita di sini, kalau huruf yang mushtarak, huruf yang masuk atas fi'il dan juga atas huruf huruf yang masuk atas fi'il dan juga isim, asalnya tidak beramal. Kalau dia beramal sebab ada illah lain, ada sebab. Jadi kalau dia tidak beramal, kita tak perlu tanya. Kalau dia beramal, kita boleh tanya, kenapa dia beramal? Sebab asal dia memang tidak beramal. Jadi bila dia beramal, maknanya dia beramal disebabkan ada illah. Disebabkan ada illah. Contoh yang kita sebut dari itu, asal bagi bina apa dia? Asal bagi bina sukun. Asal bagi bina sukun. Tiba-tiba satu kalimah tu mabni, bukannya laisa ala sukun. Laisa mabniyan ala sukun, mabni ala fathi masalah. Jadi waktu tu kita boleh tanya, kenapa bina atas fathah? Kenapa tak bina di atas sukun? Sebab asal bagi bina sukun. Tapi kalau fi'il tu bina atas fathah, kalau satu kalimat tu dibina atas sukun, kita tak boleh tanya kenapa bina atas sukun. Sebab memang asal dia sukun. Al-aslu la yus'al. Kaedah al-aslu la yus'al. Yang asal tidak ditanya. Wa ma yukhaliful asla yus'al. Apa yang menyalahi asal ditanya. Lepas tu, dan yang asal bagi huruf yang mukhtas bil ismi, dia beramal dengan dengan jar, ya'malul jar, dengan amalan jar, dan huruf yang mukhtas bil fi'li ya'malul jazma, dia beramal amalan jazam. Dan kalau selain daripada yang tu, maka dia terkeluar daripada usul. Wa kullu ma kharaja an hadhihi al-usul fa innaha kharaja li illati. Dengan cara ialah sebab apa? Itu berkenaan dengan ma al-hijaziyah tadi. Kalau ma al-hijaziyah, kita akan i'rabkan mubtada' tu jadi isim ma, khabar tu jadi khabar ma. Adapun ma at-tamimiyah, kita akan i'rabkan mubtada' tu mubtada'ah macam biasa, khabar tu khabar mubtada'. Beza kat situ, beza pada i'rab. Itu ada satu cerita, seorang nahu ni, seorang ahli nahu, ni ahadun nuhah, dia sa'ala ghulaman. Dia tanya seorang budak. Dia tanya intasib. Maksud dia intasib sini dia suruh nisbahkan, dia nak tanya, kamu ni daripada kabilah mana? Ini min ayil qabaili anta. Kamu ni daripada kabilah mana? Lepas tu dia jawab apa? Dia sebut
Kata ma qatlul muhibbi haram. Soalan apa ni ahli nahwu tadi dia jawab dengan ma qatlul muhibbi haram. Maksud dia apa? Dia nak bagi tahu dia daripada Bani Tamim. Sebab tu dia apa ni dia tak sebut ma qatlul muhibbi haraman. Dia sebut ma qatlul muhibbi haramun. Maknanya jadi khabar bagi mubtada. Bukan jadi khabar bagi ma. Dia jawab tapi jawab dengan isyarat. Dia jawab tapi jawab dengan isyarat. Dia nak bagi tahu dalam percakapan dia tidak merofakkan, dia tidak ma tu tidak beramal amalan laisa. Jadi yang tak beramal amalan laisa ni siapa dia? Tamimiyun. Bani Tamim lah. Wallahu a'lam. Cukup lah tu. Ni. Nanti kita mula masuk pembicaraan kalam. Masuk pembicaraan kalam dah selesai dah. Isim, fa'il, huruf dah selesai. Akan masuk pembicaraan kalam. Dan sekurang-kurangnya tersusun kalam tu daripada apa? Kemudian masuklah pembicaraan i'rab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.